Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berada pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, dan sekarang ini kita berada di penghujung bulan Ramadan pada trimester yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar dan diberkati pada malam tersebut, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Icon Syabab kerana menjemput saya untuk membentangkan sedikit tentang Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk menjadikan pembinaan Masjidil Haram di bawah dua orang Nabi yang dikira sebagai Nabi yang hebat. Salah seorang daripadanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi yang diberi gelaran dengan Abul Anbiya. Yang mana Abul Anbiya ini lahir daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, generasi-generasi zuriat keturunannya daripada kalangan Nabi juga. Kebanyakannya daripada Bani Israel. Dan seorang lagi adalah anaknya, Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak sulungnya daripada Hajar alaihissalam. Jadi untuk sesi kali ini saya akan membincangkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah datangnya daripada Iraq, dan Ibrahim alaihissalam adalah berketurunan daripada Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh daripada Nabi Adam alaihissalam. Antara maksud Ismail alaihissalam di dalam bahasa, dikatakan bahasa Suryaniyah ataupun bahasa Ibrani, antara maksud lain nama Ismail adalah yasma'ullah, Allah Subhanahu wa taala mendengar, iaitu mendengar doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ataupun isma' ya Allah, dengarlah ya Allah, ataupun antara maksud Ismail adalah muti' Allah, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, hambanya yang taat. Apabila kita menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, apabila kita menelusuri sirah Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar, yang mana seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang isteri. Yang pertama adalah Sarah dan yang kedua adalah Hajar. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di usia tuanya, iaitu menurut sebahagian ahli sejarah pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala kurniakan Nabi Ismail di usia Ismail yang masih kecil itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Ibrahim alaihissalam menghantar Ismail dan Hajar ke satu bumi yang dinamakan sebagai bumi Bakkah, iaitu satu bumi yang tandus, kering, jauh berbeza daripada tamadun-tamadun yang ada pada ketika itu, iaitu di Iraq ataupun di Syam. Di
Nabi Ismail alaihissalam setelah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menghantar Nabi Ismail dan Hajar ke bumi Mekah dengan meninggalkan sedikit beberapa makanan dan minuman, tamar dan air untuk bertahan beberapa ketika, dan ditinggalkan Ibrahim alaihissalam akan Nabi Ismail dan Hajar di sana. Akhirnya air pun kehabisan. Lalu Ismail yang masih kecil menangis, menyebabkan Siti Hajar tidak mampu untuk duduk senang seperti mana ibu-ibu yang lain apabila melihat anak-anaknya menangis. Akhirnya berulang aliklah Siti Hajar daripada Jabal Safa, daripada Bukit Safa pergi ke Bukit Marwah, daripada Bukit Marwah pergi ke Bukit As-Safa. Dikatakan sebanyak 7 kali perjalanan Siti Hajar daripada Bukit As-Safa pergi ke Bukit Al-Marwah. Sehinggalah tiba-tiba terlihat seperti bunyi air keluar. Rupa-rupanya ia adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat untuk menghentakkan dengan kaki malaikat tersebut sehingga terkeluarlah air yang dinamakan sekarang ini sebagai air Zam-Zam. Kemudian apabila Ismail alaihissalam apabila Hajar melihat air Zam-Zam keluar daripada puncanya, lalu Hajar pun cepat-cepat menahan air tersebut sehinggalah dijadikan Zam-Zam tersebut menjadi sebuah telaga. Kemudian setelah beberapa ketika didapati burung melingkungi kawasan tersebut. Orang Arab apabila melihat burung melingkungi kawasan tersebut, mereka mengatakan mungkin di sana ada air. Akhirnya satu kabilah yang dinamakan sebagai kabilah Jurhum, iaitu salah satu daripada kabilah-kabilah Arab yang masih ada, yang dikatakan tinggal berdekatan dengan kawasan tersebut, akhirnya mengutuskan beberapa utusan untuk mengesahkan adakah terdapat air di kawasan tersebut. Lalu apabila mereka pergi ke sana, dapati ada air dan di sana ada juga penjaganya, iaitu Hajar. Mereka pun meminta izin supaya untuk berpindah dan duduk di sana kerana terdapatnya sumber air. Lalu Siti Hajar membenarkan dengan syarat bahawa air tersebut hendaklah berada di bawah penjagaannya. Akhirnya membesarlah Nabi Ismail alaihissalam di tempat tersebut dengan ketiadaan Nabi Ibrahim alaihissalam kerana safar dakwahnya. Di samping membesarkan Ismail alaihissalam, dan Ismail membesar bersama-sama dengan kabilah Jurhum. Di sana Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum tersebut. Dan diriwayatkan seperti dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi Ismail berkahwin sebanyak 2 kali. Perkahwinan kali pertama, suatu hari Nabi Ismail, isteri Ismail didatangi oleh seorang lelaki tua, dan lelaki tua tersebut bertanyakan kepada isteri Nabi Ismail bagaimanakah kehidupannya bersama dengan Ismail bagaimana kerjayanya dan sebagainya. Akhirnya isteri yang pertamanya ini mengatakan bahawa dia hidup dalam keadaan susah sukar, dalam keadaan payah. Akhirnya dia memberikan pesan sebelum dia meninggalkan supaya sampaikan pesannya kepada Ismail supaya tukar bendul rumahnya. Di dalam hadis tersebut menyebutkan atabata babih. Kemudian ketika Ismail pulang daripada rumah tersebut, ketika Nabi Ismail pulang ke rumah tersebut, lalu dia mendapati seperti seolah-olah ada orang datang ke rumah tersebut. Lalu dia bertanya kepada isterinya, siapakah yang datang itu?
Lalu isterinya mengatakan bahawa ada seorang lelaki tua, demikian-demikian keadaannya, datang bertanya tentang siapakah bagaimana kehidupan dan ini. Kemudian dijawablah seperti jawapan yang dijawab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ismail mengatakan bahawa itu adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Dia meminta supaya aku meninggalkan kamu wahai isteri, iaitu menceraikannya. Lalu Nabi Ismail alaihissalam, setelah beberapa ketika, Nabi Ismail pun berkahwin dengan seorang wanita Jurhum juga, dan wanita ini berbeza dengan wanita yang pertama. Cerita yang sama, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya datang sekali lagi untuk bertanya kepada wanita tersebut bagaimana kehidupannya dan sebagainya bersama dengan Ismail alaihissalam. Lalu isteri yang keduanya ini memberitahu dia berada dalam keadaan yang sangat menggembirakan, dalam keadaan yang penuh dengan keseronokan. Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah dengan kehidupan yang ada. Dan Nabi Ibrahim meninggalkan pesan supaya tidak ditukar bendulnya. Lalu Nabi Ismail, lalu ketika Nabi Ismail pulang, maka isteri yang keduanya ini menceritakan akan peristiwa yang berlaku. Seorang lelaki tua datang bertanyakan tentang kehidupannya. Lalu dia memberitahu bahawa isterinya bahawa dia berada dalam keadaan yang sangat menggembirakan, kehidupan yang dan bersyukur dengan kehidupan yang ada. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan pesan, katanya lelaki tersebut meninggalkan pesan supaya dikekalkan bendul tersebut. Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan bahawa itu adalah ayahku, dan dia menyuruh untuk aku terus bersama dengan kamu. Nabi Ismail alaihissalam, diriwayatkan bahawa Nabi Ismail alaihissalam hidup selama umurnya, dalam riwayat ahli sejarah, 137 tahun, dan diriwayatkan bahawa meninggalnya di Mekah dan dikebumikan berdekatan dengan kubur Hajar, dan diriwayatkan kubur tersebut berada di Hijr Ismail. Dan waktu dia meninggal adalah pada usia setelah 48 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal. Apabila itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam. Apabila kita melihat kepada Nabi Ismail alaihissalam, tidak boleh tidak untuk kita menceritakan tentang pembahagian yang ada dalam kalangan orang Arab. Arab ini, bangsa Arab terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah bangsa Al-Arab Al-Ba'idah, iaitu bangsa Arab yang telah pupus daripada muka bumi. Sebagai contohnya kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh, yang mana kaum mereka ini telah pupus dan tidak wujud lagi di atas muka bumi, dan dinamakan sebagai Al-Arab Al-Ba'idah. Arab yang kedua dinamakan sebagai Al-Arab Al-Aribah, iaitu orang Arab yang berasal daripada Yaman, yang mereka ini akhirnya berpindah daripada kawasan Yaman tersebut disebabkan berlakunya banjir yang membinasakan. Antara yang masih tinggal ataupun yang dinamakan sebagai Al-Arab Al-Aribah adalah antaranya adalah kabilah Jurhum yang hidup bersama-sama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah adalah orang Arab yang asalnya bukan Arab, namun berkahwin dengan orang Arab dan hidup bersama dengan orang Arab, dan keturunan-keturunannya menjadi sebahagian daripada orang Arab. Antaranya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ataupun dinamakan sebagai Al-Arab Al-Musta'ribah ini sebagai Al-Adnaniyin. Al-Adnaniyin.
Yang mana Ismail alaihissalam adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang daripada Iraq, ibunya daripada Mesir, Siti Hajar. Lalu dia membesar di Mekah, berkahwin dengan orang Arab daripada kabilah Jurhum dan belajar bahasa Arab, hidup bersama-sama dengan orang Arab, mengikut budaya mereka. Akhirnya keturunan-keturunan mereka pun menjadi orang Arab yang dinamakan sebagai Al-Arab Al-Musta'aribah, yang menjadi orang Arab, yang dinamakan sebagai Al-Adnaniyin. Itu sebab antara gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi Al-Mudharri Al-Adnani. Al-Adnani iaitu laqab Al-Adnani kerana keturunan nisbah kepada Al-Adnan, iaitu keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Itu cukup untuk segmen yang pertama. Kita masuk pada segmen yang kedua, iaitu sejarah ringkas sedikit ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan Nabi Ismail alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebutkan secara jelas bahawa Nabi Ismail AS disebutkan secara jelas nama Ismail AS sebanyak 12 kali. 5 kali di dalam surah Al-Baqarah yang berputar sekitar pembinaan dan penyucian Kaabah, kisah wasiat Yaqub AS di hujung usianya, perintah beriman kepada apa yang diturunkan kepada para anbiya, termasuklah disebutkan nama Ismail AS, juga dakwaan ahli kitab bahawa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, mereka semua ini adalah beragama Yahudi. Ini ada semata-mata dakwaan pada 5 tempat di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Ali Imran disebutkan perintah beriman sebanyak sekali, iaitu perintah beriman dengan apa yang diturunkan kepada para anbiya, termasuk Nabi Ismail AS. Manakala di dalam surah An-Nisa disebutkan Nabi Ismail sebanyak sekali juga, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para anbiya, termasuklah Nabi Ismail alaihissalam. Manakala di dalam surah Al-An'am disebutkan sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Nabi Ismail bersama nabi-nabi yang lain, Nabi Al-Yasa', Nabi Yunus dan Nabi Lut, di atas sekalian alam. Di dalam surah Ibrahim dinyatakan bahawa direkodkan bagaimana Ibrahim alaihissalam bersyukur kerana dikurniakan anaknya Ismail dan Ishak ketika usia tuanya. Manakala di dalam surah Maryam disebutkan sekali, iaitu Ismail alaihissalam dipuji sebagai orang yang benar-benar berpegang kepada janji, diangkat sebagai seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana rasulan nabiyya. Manakala di dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ismail disebutkan namanya bersama dengan Idris dan Zulkifli sebagai golongan yang tinggi kesabarannya. Di dalam surah Sad, Nabi Ismail sekali lagi disebutkan namanya dan digolongkan bersama-sama dengan Nabi Al-Yasa' dan Nabi Zulkifli sebagai golongan yang terpilih. Manakala itu adalah 12 tempat di mana nama Nabi Ismail disebutkan secara jelas sebagai namanya Ismail. Walau bagaimanapun, di dalam surah As-Saffat tidak disebutkan nama Nabi Ismail, namun disebutkan sifatnya dan disebutkan bersama-sama dengannya kisah ayahnya Ibrahim AS dan kisah adiknya Ishaq. Namun di dalam surah As-Saffat ia hanya disebut sebagai fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi lebih kurang dalam 13 tempat disebutkan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. 12 disebutkan secara jelas di dalam surah Al-Baqarah sebanyak 5 kali, Ali Imran sekali, An-Nisa, Al-An'am, Ibrahim, Maryam, Al-Anbiya, Sad. Kesemua ini itu disebutkan secara hanya sekali sahaja dalam setiap surah-surah tersebut, dan sekali disebutkan kisahnya, tidak disebutkan namanya. InsyaAllah kita akan kupas mengapa tidak disebutkan nama Ismail alaihissalam. Itu disebutkan di dalam Al-Quran.
Manakala disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, lebih kurang dalam 3 hadis yang utama. Yang hadis yang pertama iaitu hadis berkaitan dengan fadilat Nabi Ismail alaihissalam, iaitu Nabi Ismail alaihissalam dipilih daripada anak Nabi Ibrahim. Daripada anak Nabi Ismail dipilih Bani Kinanah, daripada Bani Kinanah dipilih Quraisy, daripada Quraisy dipilih Bani Hashim, daripada Bani Hashim itulah dipilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya keturunan Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya adalah keturunan pemimpin dan keturunan yang akhirnya keturunan yang paling mulia. Di situlah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua, iaitu hadis yang panjang menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Ismail dan Siti Hajar alaihissalam, kehidupan mereka berada di Mekah, dan secara ringkas bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah, dan kisah yang telah saya kisahkan sebelum ini, iaitu kisah Nabi Ismail menceraikan isteri pertamanya, dan Nabi Ismail berkahwin dengan isteri yang kedua dan disuruh oleh ayahnya untuk mengekalkan isteri yang kedua itu. Dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan kisah tentang bahawa Nabi Ismail ini, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa dia adalah seorang yang pakar dalam memanah. Disebutkan dalam hadis tersebut, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiya, irmu fa inna wa ana ma'a bani fulan. Memanahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya ayah kamu dahulu adalah seorang pemanah yang hebat, dan aku bersama-sama dengan mereka. Aku bersama-sama dengan kamu. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Kita akan fokus kepada kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan ayat yang kita akan bincangkan di dalam pertemuan kita pada kali ini, iaitu ayat di dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun aifkan alihatan duna Allahi turidun fama dhannukum birabbil alamin فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Ayat tersebut adalah daripada ayat 83 sehingga ayat 113 daripada surah As-Saffat. Di dalam ayat ini secara ringkasnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa orang nabi, lalu sampailah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini berhadapan dengan ayahnya, berdepan dengan kaumnya yang kufur. Lalu apabila Nabi Ibrahim alaihissalam keluar daripada bumi tersebut, daripada bumi Iraq, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada ayat yang ke-100, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kerana kita akan memfokuskan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam. Dalam ayat 100, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku anak-anak yang saleh. Kurniakanlah aku anak-anak yang saleh. Di sini kita dapat perhatikan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Nabi yang banyak berdoa. Banyak doa-doa yang direkodkan di dalam Al-Quran. Antaranya doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, dan berbagai lagi doa-doa yang kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah, surah Ibrahim dan lain-lain tempat lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dia mendoakan untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, kerana anak yang soleh ini adalah anak itu adalah satu nikmat bagi seorang yang tidak ada anak setelah berkahwin dengan dua orang namun tidak dikurniakan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dapatkan anak. Bagi orang yang tidak ada anak, pengharapan mereka adalah untuk mendapatkan anak. Namun tidak cukup begitu. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bukan semata-mata minta untuk doa dapat anak, tapi mintalah doa dapat anak yang soleh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala minta untuk mendapatkan anak yang soleh. Di dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendoakan supaya untuk dirinya sendiri, iaitu dijadikan ataupun digolongkan bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Rabbi habli hukma wa ilhiqni bis salihin, agar digolongkan bersama-sama dengan orang yang salih. Maksudnya dia mendoakan untuk dirinya sendiri dan dia doakan juga untuk anak-anaknya untuk mendapatkan anak yang salih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dijawab dengan ayat yang berikut. Pada ayat yang 101 disebutkan fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar gembira kepada Nabi Ismail alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim, dikurniakan anak yang bersifat halim. Halim ini adalah sifat lemah lembut, penyabar, penuh dengan akhlak yang mulia. Antara perbahasan ulama berkaitan dengan ghulamin halim ini adalah kerana peristiwa yang akan datang ini akan menyebutkan tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini ghulamun halim.
Ghulamin Halim ini adalah anak yang penyabar, anak yang penuh dengan sifat-sifat akhlak yang mulia, yang mana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85, wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Katanya bahawa anak ini adalah anak yang bersifat sabar. Juga disebutkan di dalam surah Maryam ayat 54, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di, iaitu orang yang amat berpegang kepada janji. Yang mana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang ada pada Ghulamin Halim. Di sini ulama sebenarnya berbeza pendapat. Siapakah Ghulamin Halim? Adakah Ismail ataupun Ishaq? Sepakat agama-agama Samawi mengatakan bahawa Ibrahim AS mempunyai dua orang anak, iaitu Ismail, dan Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak, iaitu Ismail dan Ishaq. Nabi Ismail adalah anak yang pertama dan Ishaq adalah anak yang kedua. Namun sesetengah ulama mengambil pandangan daripada ahli kitab mengatakan bahawa Ghulamin Halim di sini adalah Ishaq alaihissalam. Sehingga terdapat juga riwayat mengatakan bahawa Az-Zabih, iaitu yang kita akan ceritakan di sini, iaitu anak yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim AS adalah Ishaq. Namun berdasarkan petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran, mengatakan bahawa Ghulamin Halim ini adalah Nabi Ismail AS. Antaranya adalah Ismail AS, antaranya adalah kesinambungan ataupun persamaan Ghulamun Halim dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi Ismail di dalam ayat-ayat yang lain seperti yang saya telah sebutkan, iaitu dalam surah Al-Anbiya, antaranya dalam surah Maryam, iaitu Nabi Ismail adalah seorang yang bersifat sabar, sadiqul wa'd, yang menepati janji, yang mana dua sifat ini adalah sifat yang utama yang berada pada seseorang yang diberi gelaran Halim. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim AS diberikan berita gembira juga bahawa dia akan dikurniakan anak. Namun disebutkan dalam surah Az-Zariyat bahawa ayat 28 bahawa Nabi Ibrahim AS diberikan anak yang diberi gelaran sebagai Ghulamin Alim, iaitu anak yang berilmu. Di sini Al-Imam Tahir ibn Ashur di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahawa bisyarah ataupun berita gembira yang ada pada Ghulamun Halim, iaitu pada Nabi Ismail, yang kita akan perkatakan Ghulamun Halim ini adalah bisyarah istijabah, adalah berita gembira berkat daripada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memustajabkan doa Ibrahim yang telah kita baca pada ayat 100, iaitu Rabbi habli minas salihin. Manakala pada ayat surah Az-Zariyat, Ghulamin Alim, iaitu anak yang berilmu, adalah bisyarah karamah, adalah berita gembira karamah. Kenapa dikatakan sebagai karamah? Karamah di sini bermaksud iaitu isteri Nabi Ibrahim AS dalam keadaan usia tuanya mampu melahirkan anak, diberi berita gembira bahawa dia akan melahirkan seorang anak, maka di situ adalah dinamakan sebagai Ishaq. Jadi ulama di sini mengatakan bahawa anak di sini adalah Ghulamin Halim di sini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Inilah pandangan-pandangan yang dipilih oleh para muhakkikin di kalangan mufassirin, antaranya Ibn Kathir dan ramai lagi ulama-ulama lain, termasuk Tahir ibn Ashur. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat 102, iaitu disebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas salihin satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayat 102 surah As-Saffat. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila Nabi Ismail alaihissalam telah mencapai satu peringkat umur yang mana dia mampu untuk mengikut rentak
ataupun jejak ayahnya sebagai seorang pendakwah, seorang yang mempunyai iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diberi gelaran Khalilullah, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku bahawa aku menyembelihmu. Maka apakah pandangan kamu? Maka berkatalah Nabi Ismail alaihissalam, lakukanlah wahai ayah, seperti mana yang telah kamu diperintahkan. Sesungguhnya kamu akan mendapati aku insya-Allah di kalangan orang-orang yang sabar. Diriwayatkan ketika berlakunya peristiwa ini, diriwayatkan antaranya adalah Nabi Ismail ketika itu berumur 7 tahun. Dalam satu riwayat lain mengatakan bahawa Ismail pada ketika itu berumur 13 tahun. Apabila menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS mimpi, maka mimpi para anbiya ini adalah sepakat para ulama mengatakan mimpi para anbiya adalah wahyu. Namun Tahir Ibn Ashur, Syekh Ibn Ashur mengatakan bahawa wahyu di sini adalah bukanlah wahyu bersifat pensyariatan, tapi wahyu di sini adalah wahyu bersifat ibtila, iaitu wahyu yang bersifat ujian kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Apabila kita memberkatakan tentang wahyu, Ibn Ashur mengatakan di sini bahawa wahyu pensyariatan biasanya dan mestilah berada dalam keadaan sedar, bukan dalam keadaan melalui mimpi, kerana wahyu yang melalui mimpi hanyalah wahyu pengkhabaran, bisyarah, ataupun wahyu yang bersifat ibtila, ujian, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikatakan bermimpi berkali-kali kerana menggunakan fi'il mudhari', inni ara, tidak digunakan inni ra'aitu. Inni ra'aitu mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi sekali, tapi inni ara maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi berkali-kali, dan mimpi tersebut adalah mimpi yang benar, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya. Lalu hasil daripada didikan Siti Hajar, didikan yang betul, didikan yang, dan berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, kurniakanlah anak yang soleh, maka jawapan yang diberikan oleh Nabi Ismail alaihissalam adalah jawapan yang jawapan seorang anak yang taat, yang membantu mendukung perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawab Nabi Ismail alaihissalam kepada pertanyaan ayahnya itu, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah seperti apa yang telah kamu diperintahkan. Kerana sebagai seorang anak kepada seorang Nabi, dia juga mengetahui bahawa wahyu mimpi ayahnya itu adalah wahyu, dan dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya kamu wahai ayahku akan mendapati insya-Allah aku di kalangan orang-orang yang sabar. Jadi apabila kita melihat ciri sabar yang ada di sini adalah sama seperti ciri sabar yang ada pada surah Al-Anbiya ayat 85, iaitu wa Ismail wa Idris wa Dzalkifli wa kullun minas sabirin. Kat sini kita melihat seperti seolah-olah puzzle untuk mengetahui siapakah sebenarnya Ghulamin Halim. Bukan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin menyebutkan nama Ismail, tapi di sini supaya kita sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran, hendaklah kita menggerakkan akal fikiran kita, siapakah Ghulamin Halim berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ini dinamakan sebagai tafsir Al-Quran bil-Quran, iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yang banyak disebutkan antaranya dalam tafsir Ibn Kathir dan beberapa tafsir bil ma'thur yang lain. Dalam ayat ini juga ulama menyebutkan akan kepentingan syura, iaitu bermesyuarat dengan anak. Kepentingan syura sehingga kan dengan anak sekalipun
digalakkan untuk kita bermesyuarat dengan anak-anak. Supaya apa? Supaya kita dapat melatih mereka dan memudahkan urusan mereka. Dengan adanya syura, kita dapat melatih kepimpinan mereka. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim AS ini adalah suatu latihan kepada Nabi Ismail AS, yang mana Nabi Ismail ni, jika kita lihat dalam sejarah, anak-anak dia, anak-anak keturunan dia adalah pemimpin-pemimpin besar dalam masyarakat Arab. Pemimpin-pemimpin besar dalam masyarakat Arab, antaranya adalah kaum Quraisy, yang mana mereka ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail AS. Juga ulama menceritakan tentang bahawa sabarnya Ismail dekat sini adalah ada dua bentuk sabar. Dua bentuk kesabaran yang ada pada Nabi Ismail AS. Sabar yang pertama adalah sabar sabarnya Ismail ketika ayahnya melaksanakan, dalam menyuruh, mendukung perjuangan ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihnya. Dan yang kedua adalah sabarnya itu sendiri ketika untuk mengalami kesakitan untuk disembelih. Dua bentuk kesabaran ini. Dan apabila kita lihat Nabi Ibrahim AS juga diuji dengan kesabaran dalam kisah ini. Setelah bertahun-tahun berdoa, dikurniakan anak pada usia yang tua, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim AS, menguji iman Nabi Ibrahim AS untuk disembelih anak tersebut. Bahkan padahal anak itu adalah satu-satunya anak yang Nabi Ibrahim AS ada. Bahkan ulama mengatakan kesabaran Nabi Ibrahim AS ini bukan semata-mata kematian satu-satunya anak ketika itu, kerana Nabi Ishak diriwayatkan bahawa Nabi Ishak lahir setelah 14 tahun Nabi Ismail lahir. Kesabaran Nabi Ibrahim AS pada ketika ini bukan semata-mata kematian seorang anak. Itu adalah satu musibah yang besar. Itu pun sudah dikira satu musibah yang besar. Anak tunggal kita, seorang ayah mendapat anak pada usia yang tua, anak tersebut pula adalah anak yang tunggal pada ketika itu, mati. Bukan semata-mata kematian, tetapi kematian tersebut adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, menyebabkan kesabarannya itu lebih dahsyat. Jadi kan ujian yang dialami oleh Ibrahim AS, ujian yang sangat dahsyat, dan menyebabkan pahala kesabarannya itu terlalu tinggi sehingga diberi gelaran Khalilullah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang 103, sebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma aslama wa tallahu liljabin. Lalu apabila kedua-dua mereka ini menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merelakan untuk melaksanakan perintah tersebut, maka sampailah masanya Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya Ismail AS. Ketika hendak telah diletakkan pipi anaknya itu ke tanah untuk disembelih, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya demikianlah kami akan membalas orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berlaku ihsan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga di dalam ayat yang berikutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa inilah ujian yang sebenar-benar ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian yang jelas nyata. Nak katanya wahyu di sini adalah wahyu ujian, bukan wahyu pensyariatan. Maka tidak boleh untuk kita yang membaca Al-Quran ini untuk kita sembelih anak kita, sebab itu adalah wahyu kepada Ibrahim sahaja. Dia tidak boleh dikiaskan, tidak boleh
dilaksanakan oleh sebarangan orang. Dan disebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami telah jadikan tebusan kepada Ismail AS tersebut dengan gantian dengan satu sembelihan yang besar, dzibhin azim. Diriwayatkan sembelihan tersebut adalah kambing biri-biri jantan ataupun kibas, yang diriwayatkan disebut dalam tafsir Jalalain bahawa kibas tersebut adalah kibas daripada syurga. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah suatu kisah pujian yang sangat melambung tinggi kepada Ibrahim AS yang dikenang oleh orang-orang yang datang selepas daripada mereka. Jadi bila kita melihat tindakan yang Allah Subhanahu Taala perintahkan kepada Ibrahim untuk sembelih anaknya ini, Allah gantikan dengan kambing biri-biri ataupun kibas ini. Allah jadikan dia adalah syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila datangnya musim haji ataupun musim korban, pada ibadah korban adalah disunatkan untuk menyembelih kambing korban pada musim tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan salamun ala Ibrahim, sejahteralah kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, yang demikian itulah kami akan membalas orang-orang yang berlaku ihsan terhadap perintah-perintah kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan tindakan mereka, perbuatan mereka, kata-kata mereka menjadi sebutan orang-orang yang datang selepasnya. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya dia ini adalah daripada kalangan hamba-hambaku yang beriman. Katanya Nabi Ibrahim AS ketika itu adalah Nabi yang mempunyai iman yang sangat-sangat tinggi, sehingga diberi gelaran ulul azmi. Kemudian disebutkan lagi wabasyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, dan disebutkan lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim AS bahawa dia akan dikurniakan anak yang bernama Ishaq, yang mana Ishaq ni adalah seorang nabi di kalangan orang-orang yang salih. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, dan kami berkati Ibrahim AS dan kami berkati juga Ishaq AS, dan daripada zuriat kedua keturunan mereka ini, iaitu di kalangan Bani Israel. Anak Ishaq iaitu yang bernama Yaqub AS. Yaqub ini antara nama lain dia adalah Israel, dan keturunan Israel ini, keturunan Nabi Yaqub ini disebutkan wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Di kalangan di kalangan mereka ini ada yang beriman dan ada yang menjadi kufur. Jadi di sini ulama mengatakan bahawa walaupun datuknya, ayahnya seorang nabi, seorang ilmuwan, seorang yang bertaraf berpangkat besar di dalam agama, dia tidak menjadi syarat anak zuriat keturunannya adalah di kalangan orang-orang yang baik. Namun begitu, sebagai usaha Nabi Ibrahim AS sentiasa mendoakan zuriat keturunannya di kalangan orang yang mengerjakan solat, di kalangan orang yang salih. Itu adalah usaha-usaha ataupun doa-doa yang diajarkan Nabi Ibrahim AS, yang sepatutnya menjadi teladan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikut contoh-contoh para anbiya, iaitu mereka bukan sahaja berdakwah tapi mereka juga banyak berdoa. Dan doa-doa mereka biasanya setelah berlakunya satu ujian yang besar, mereka berdoa, doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan diuji dengan doa tersebut, dengan nikmat yang telah diberikan. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah ini, dalam kehidupan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebagai kesimpulannya, boleh kita rumuskan bahawa
hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak membaca tentang kisah-kisah para anbiya supaya boleh menaikkan semangat untuk berdakwah, semangat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah setiap daripada kita mempunyai azam, mempunyai perancangan dan ikhlas di dalam perancangan tersebut, iaitu merancang bagaimana untuk kita melaksanakan suatu amal, melaksanakan suatu kebaikan, yang mana kebaikan itu menjadi ikutan orang yang datang selepas daripada kita. Antaranya kalau kita boleh lihat dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, antaranya dalam pembinaan Kaabah, itu mungkin kita boleh kategorikan sebagai wakaf masjid. Juga kita boleh jadikan kisah sembelihan korban ini untuk kita melaksanakan korban setiap tahun. Kita jadikan Nabi, kita jadikan ada perbuatan-perbuatan yang menjadi ikutan orang-orang yang datang selepas daripada kita, dan mereka mendapat manfaat daripada amalan ataupun perbuatan tersebut. Cukup untuk sekadar ini untuk kisah Nabi Ismail alaihissalam, kisah seorang Nabi yang lahir hasil daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya daripada zuriat Nabi Ismail alaihissalam ini lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terbentuknya bangsa Arab, yang mana bangsa Arab telah menguasai hampir 2/3 dunia berkat daripada kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup untuk sekadar ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.